Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Putri Nurhalis atau dikenali sebagai Cikgu Alis. Hari ini Cikgu akan menerangkan serba sedikit cara menjawab bahasa Melayu penulisan bahagian A. Penulisan itu maksudnya ialah kamu perlu menulis atau mengarang. Ada beberapa kriteria yang perlu ada untuk penulisan bahagian A. Yang pertama ialah syarat menulis ayat. Manakala yang kedua, teknik skop atau kita panggil sebagai SKOP. Di sini cikgu telah sertakan dua keping gambar bagi menunjukkan contoh kepada soalan penulisan bahagian A. Baik, kita mulakan dengan syarat-syaratnya dahulu, syarat menulis ayat. Seperti yang kamu boleh lihat di paparan, ada beberapa syarat-syarat menulis ayat. Yang pertama, perlu menulis nombor 1, 2, 3, 4 sehinggalah 5. Yang kedua, menulis ayat pada gambar yang nampak. Ayat yang kamu tulis perlu berdasarkan gambar yang kamu nampak sahaja. Yang ketiga, menggambarkan apa yang berlaku. Maksudnya berdasarkan gambar yang diberikan pada soalan tadi, agak-agaknya apa jalan cerita yang kamu boleh dapatkan berdasarkan gambar tersebut. Yang keempat, ada pelaku, siapa, watak, boleh guna nama, beberapa orang ataupun kata bilangan 2 orang, 3 orang dan sebagainya. Kita sambung. Yang kelima, aktiviti atau kata kerja yang ditulis mestilah tepat. Yang keenam, ada huraian ayat atau perluasan ayat. Yang ketujuh, membina ayat dengan melihat gambar yang paling dekat. Ini adalah cara supaya memudahkan kamu tak susah untuk memilih gambar yang mana untuk dijadikan sebagai nombor 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Yang ke-8, tulis 5 ayat sahaja. Tidak dibenarkan lebih. Yang ke-9, jangan tulis ayat berbentuk cerita. Hanya fokus kepada gambar yang telah diberikan sahaja. Yang ke-10, tidak perlu menggunakan penanda wacana. Apa itu penanda wacana? Perkataan yang berfungsi merangkai ayat. Contoh, penanda wacana ialah antaranya, seterusnya, selain itu dan lain-lain. Okey. Yang ke-11, ayat mestilah gramatis. Apa pula ayat gramatis? Ayat yang betul dari segi makna dan strukturnya. Struktur ialah dia ada subjek dan juga predikat. Maksud daripada makna pula ialah mestilah logik dan boleh diterima akal. Kita masuk pula kepada teknik. Teknik yang digunakan ialah teknik skop. SKOP. Teknik SKOP ini atau skop mengandungi S merujuk kepada siapa. K kata kerja, O objek, P perluasan. Kita masuk dengan lebih detail lagi tentang skop. Sama seperti tadi, S subjek iaitu orang pada gambar yang diberikan dalam soalan. K kata kerja, perbuatan atau apa yang orang pada gambar lakukan atau buat. O objek, objek yang adalah penerangan. Okey, objek adalah penerangan. Contoh sekiranya ada kata kerja menulis. Perlu terangkan menulis apa? Menulis surat. Surat itu sebagai objek. Menulis buku. Buku itu sebagai objek. Dan seterusnya P perluasan ayat. Merangkumi banyak perkara. Sebagai contoh yang kamu boleh letakkan adalah untuk, yang, dengan, agar, supaya, pada, di. Jom kita tengok pada soalan.
Gambar di atas menunjukkan aktiviti yang boleh dilakukan pada masa lapang. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Tulis 1 ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Cikgu telah tandakan gambar-gambar yang akan kita buat mengikut soalan. Okey? Baik, gambar yang pertama kita boleh tengok. Okey, kita boleh lihat. Siapa dalam gambar? Yang kedua, apa yang dilakukan orang dalam gambar? Yang ketiga, objek apa yang disentuh atau dipegang oleh orang dalam gambar ini? Peluasan ayat atau peluasan idea. Kita ada dua, boleh pilih salah satu sama ada sebab ataupun tempat. Kalau sebab, kita boleh letakkan kerana, kita boleh letakkan agar, supaya atau untuk. Tempat pula, kita boleh letakkan di, semasa, pada atau ketika. Sekarang masa untuk kita bina ayat berdasarkan skop. Okey, kita lihat pada gambar. Okey, lihat pada gambar ada seorang budak lelaki main, naik basikal. Okey, siapa? Kita boleh letak seorang budak lelaki. Kata kerja, apa yang seorang budak lelaki ni sedang lakukan ialah menunggang. Menunggang apa? Menunggang basikal. Okey, peluasan ayat ni yang kita boleh letakkan, yang cikgu bagi contoh tadi adalah pada, tempat, agar, supaya. Yang paling sesuai ialah pada cikgu, pada waktu lapang agar badan lebih sihat dan cergas. Jadi ayat penuhnya ialah seorang budak lelaki menunggang basikal pada waktu lapang agar badan lebih sihat dan cergas. Okey, gambar kedua pula. Sama juga soalannya seperti tadi. Siapa dalam gambar? Apa yang dia tengah lakukan? Objek apa yang disentuh atau dipegang olehnya? Peluasan idea. Kita boleh letakkan. S, siapa? Ataupun subjek. Kita boleh tengok dekat sini. Seorang budak perempuan ataupun seorang murid perempuan. Okey. Kata kerja. Sedang apa yang dilakukan oleh murid perempuan ini? Membaca. Membaca apa? Objeknya ialah membaca. Membaca buku. Yang dipegang olehnya ialah buku. Okey. Peluasan. Kita boleh gunakan yang tadi. Apa? Agar, contoh, supaya, pada. Cikgu memilih pada. Pada waktu terluang agar dapat menambah ilmu pengetahuan. Ayat lengkapnya ialah seorang murid perempuan membaca buku pada waktu terluang agar dapat menambah ilmu pengetahuan. Gambar ketiga pula, kita boleh dan kita masih perlu menggunakan cara atau teknik yang sama. Mari kita tengok pada gambar. Okey, kita boleh nampak gambar ni ada dua orang. Okey, dua orang apa? Saya letakkan dua orang pemuda supaya berbeza sedikit daripada dua orang lelaki. Kita letakkan pemuda supaya ayat tu lebih cantik dan berbeza. Okey, dua orang pemuda sedang melakukan apa? Kata kerjanya ialah berkebun. Berkebun apa? Apa yang kita boleh lihat pada gambar ialah nampak macam menanam sayur. Okey, kita letakkan objeknya sebagai sayur. Di mana agak-agaknya dua orang pemuda ni sedang melakukan aktiviti? So, kita letakkan peluasannya di belakang rumah pada waktu senggang supaya dapat menjana pendapatan keluarga. Ayat penuhnya ialah dua orang pemuda berkebun sayur di belakang rumah pada waktu senggang supaya dapat menjana pendapatan keluarga. Yang ini pula ialah gambar yang keempat. Masih sama menggunakan teknik yang sama. Kita lihat dahulu pada gambar. Okey, yang kita boleh lihat adalah dua orang lelaki berada di bukit-bukit. Okey. Apa yang boleh kita letakkan kepada siapa?
dua orang kawan. Saya letakkan dua orang kawan. Dua orang pemuda pun boleh, dua orang sahabat pun boleh. Tidak menjadi masalah. Okey, dua orang kawan, kata kerjanya sedang melakukan apa? Mendaki. Mendaki apa? Mendaki bukit. Mendaki bukit. Apa perluasan yang sesuai? Okey, perluasan yang sesuai sebab ditanyakan pada masa lapang, kita letakkan pada waktu lapang agar dapat menguji ketahanan diri dengan aktiviti lasak. Jadi ayat penuhnya ialah dua orang kawan mendaki bukit pada waktu lapang agar dapat menguji ketahanan diri dengan aktiviti lasak. Gambar yang terakhir iaitu gambar yang kelima. Masih menggunakan teknik yang sama, SKOP. Tanyakan soalan-soalan ini pada diri kamu. Baik, seperti biasa prosesnya ialah melihat pada gambar. Okey, dua orang sedang melakukan aktiviti bersama-sama. Okey, siapa dia? Dua orang adik-beradik. Saya letakkan dua orang adik-beradik. Kita letak pula kata kerja dia. Apa kata kerja yang sesuai? Mengumpul. Objeknya apa? Kumpul. Apa yang kita boleh lihat pada gambar? Ialah mengumpul stamp. Mengumpul stamp. Perluasan apa yang sesuai yang dilakukan oleh mereka pada waktu lapang? Pada masa lapang kerana dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ayat penuhnya ialah dua orang adik-beradik mengumpul stamp pada masa lapang kerana dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Itu sahaja dahulu dari cikgu. Semoga ianya bermanfaat untuk kamu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.